Saya sangat terkejut apabila saya dimaklumkan mengenai judi online yang menggunakan telefon ni, tuan-tuan. Saya sangat terkejut. Saya sangat terkejut apabila saya dimaklumkan mengenai judi online yang menggunakan telefon ni, tuan-tuan. Saya sangat terkejut kerana saya ingat saya pada tahun hujung 90-an hingga tahun 2005 usaha memerangi cyber cafe yang dijadikan sebagai shadow ataupun kita panggil judi game ni, tuan-tuan. Perangnya sangat panjang dan saya masih ingat bagaimana editor-editor media daripada media cetak dan media print pada waktu itu, media cetak dan media televisyen, ketua-ketua meja wartawan jenayah saling berkomunikasi satu sama lain untuk membuat serangan ambush besar-besaran dari segi pelaporan mengenai bahaya judi mesin kuda, untuk mendesak pihak polis mengutamakan tangkapan, pemusnahan dan juga penghapusan kedai mesin kuda ni. Cuma hari ini saya diberitahu kata akses kepada judi online dengan menggunakan telefon adalah lebih mudah. Saya benar-benar terperanjat apabila orang mula bercakap bahawa bapaknya kini adalah seorang penagih judi online dengan menggunakan telefon. Memberitahu bahawa hampir keseluruhan wang yang diperoleh daripada iSinar digunakan dalam perjudian online. Dan perjudian online menjadi lebih mudah kerana orang-orang Melayu hanya perlu duduk di warung-warung, di kedai-kedai atau di mana tempat berkelompok, tetapi ejen judi yang akan datang. Anda bayar cash dan dia top up di handphone. Bayar cash, dia top up di handphone bagi membolehkan perjudian online dilaksanakan dengan cara yang lebih strategik. Berarti untuk menghapuskan judi online yang sekarang ni di mana top up dan juga perjudian boleh dijalankan secara talian dengan menggunakan telefon tangan dan menyasarkan golongan bapa sebagai sasaran utama. Saya memikirkan ini adalah satu lagi komplikasi yang besar yang sedang dialami oleh orang Melayu, di mana sukar kita nak memerangi sindiket judi ni kerana dia bukan lagi sindiket yang berasaskan premis. Jadi saya sangat terkejut kerana waktu saya pergi tu naik motor dan saya tumpang untuk dia tunjuk kedai ni, ni semua ni dia tunjuk. Lelaki tu atas motor tu bang, dia yang akan pergi top upkan kepada orang-orang yang nak main judi. Berarti anda standby RM700-800, bayar 100, orang tu top upkan, anda judi kalah bayar. Jadi dia tunjukkan di sekitar Shah Alam bagaimana modus operandi itu berjalan dengan secara sangat tersusun, licik dan sukar untuk ditangani. Malah ada wanita pendatang asing, saya sebut sendirilah wanita Indonesia yang diupah oleh ejen ni, akan berada di kedai kopi. Dan wanita inilah menjalankan tugas top up, iaitu mengambil wang secara tunai dan kemudian key in ataupun memasukkan nilai daripada top up ke dalam telefon, handphone setiap penjudi, dan mereka menjudi daripada kedai-kedai kopi. Ini sangat menyedihkan kerana saya fikir bahawa ketika COVID melanda dan kerajaan menyasarkan begitu banyak bantuan, tetapi akhirnya kata seorang rakan saya yang matang dalam hal ni, kadar perjudian itu meningkat tinggi mengikut tarikh wang iSinar dikeluarkan. Berarti kebanyakan wang iSinar yang dikeluarkan oleh mereka yang kononnya memerlukan bantuan, tapi pada waktu yang sama tidak bekerja kerana work from home atau apa pun, wang ini cuba digandakan hasilnya dengan digunakan dalam judi online. Saya fikir ini adalah satu benda yang serius. Saya mungkin cuba mendapatkan, saya dah beberapa kali nak dapatkan Kamal Afandi ni, tapi walaupun kawan baik dan dia pakar dalam benda ni sebagai seorang bekas anggota polis dan terlatih dalam intelijen ni, tapi kita boleh panggil untuk tengok betapa serius kes di mana saya fikir kata kalau tak ditangani, kita bukan bercakap tentang budak-budak gila main game. Sekarang ni kan masalah utama di Malaysia ni, kita bercakap tentang kanak-kanak gila main game. Tapi masalah yang lebih besar yang saya lihat adalah orang tua gila berjudi dalam telefon. Saya tak tahu masalah mana nak letak, tapi saya akan meletakkan masalah utama sekarang adalah kegilaan bapa berjudi secara online lebih berbahaya daripada kita memikirkan ketagihan anak-anak bermain komputer, game online. Sebab perjudian online ini kelihatannya sangat luar biasa. Kemudian saya masih teringat, tuan-tuan, ketika saya beberapa komplek di Kampung Baru pada waktu itu mempunyai klinik, dan kemudian beberapa klinik di sekitar Shah Alam dan di PJ pada waktu itu
menjual ubat batuk koden daripada Thailand yang dibawa masuk dalam bentuk galon, botol galon yang besar tu, pada sekitar awal tahun 2000. Ubat batuk ni dijual dengan harga RM6 dan boleh dibeli dengan akses yang sangat mudah. Di mana-mana, termasuk daripada klinik, di mana kemudian ubat batuk ni pula dimasukkan ke dalam minuman kok. Sebab itulah tuan-tuan lihat pada satu masa kok sangat laku, tetapi bukan kok dalam bentuk botol, tapi adalah kok dalam bentuk minuman cawan. Kemudian dicampurkan dengan ubat batuk. Bila saya masih ingat, saya di edisi siasat dan berkolaborasi dengan rakan-rakan di Melayu di Berita Harian dengan membuat serangan besar-besaran mengenai betapa mudah boleh masuk. Saya masih ingat lagi tu, di mana dengan menggunakan Spycam saya boleh membeli setengah galon ubat batuk daripada sebuah pondok telefon di sekitar Jalan Raja Laut, dengan ejen yang datang hantar. Berarti ubat batuk pada waktu tu dengan setengah galon boleh dibeli dengan begitu saja. Hinggalah kemudiannya pada tahun sekitar 2002, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan mana-mana klinik dan mana-mana farmasi di Malaysia tidak dikecuali atas apa-apa sebab pengecualian pun, tidak dibenarkan bawa masuk koden, ubat batuk yang berasaskan koden di Malaysia. Jadi sampailah sekarang, oleh kerana itu adalah berita dan perjuangan wartawan zaman generasi saya fikir koden dah tak ada. Tapi hari ini saya dimaklumkan bahawa salah satu daripada yang menjadi ancaman yang besar adalah begitu mudahnya memperoleh akses terhadap ketum bercampur koden yang dipanggil sebagai CAM, di mana orang menjual ketum yang dicampur dengan ubat batuk koden. Ini menimbulkan pertanyaan kepada saya. Dan saya bertanya bagaimana nak mendapatkan koden. Dia kata boleh dapat farmasi dan di berbagai tempat. Dan ini menimbulkan persoalan kepada saya. Apakah koden kini kembali dibenarkan dijual hingga akses pembelian koden kini boleh didapatkan dengan membelinya di farmasi. Jadi tolong tuan-tuan kalau yang tahu tentang gejala ubat batuk plus ketum yang dipanggil sebagai CAM ni, di mana ubat batuk plus ketum ni. Dan saya terkejut tuan-tuan kerana tempat yang saya pergi saya tak nak sebut di mana-mana. Tempat yang saya pergi melepak ni, hampir separuh daripada budak yang melepak dengan saya tu adalah mereka yang mengambil ketum dan juga ketum plus koden ni. Seolah-olah dia jadi benda biasa. Saya tak pernah fikir sebab saya fikir memperolehi ketum adalah sesuatu yang sangat sukar. Tapi hari ini, di tempat yang saya pergi meninjau selama 10 hari saya cuti, ketum plus koden dijual secara berleluasa. Di mana anda boleh membelinya semudah membeli chewing gum. Saya dah sebut petang tadi. Jadi, tuan-tuan yang tahu, yang tinggal di mana jauh daripada Kuala Lumpur, kerana saya membuat tinjauan di sekitar Shah Alam PJ. Kalau tuan-tuan tinggal tempat lain, tuan-tuan boleh out je. Tempat tuan-tuan pun penuh ketum. Tempat tuan-tuan koden plus ketum yang dipanggil sebagai CAM ni dijual dengan secara berleluasa. Sebab saya nak lihat berapa besar kes yang sedang berlaku di negara kita, di mana ketum yang kita anggap Malaysia antara negara yang paling besar memeranginya, rampasan, tangkapan dah dibuat dengan begitu banyak. Tapi saya tak percaya bahawa dia mudah dibeli, semudah membeli air tebu. Jadi tuan-tuan up je kalau tuan-tuan datang daripada Sarawak, daripada Sabah, daripada Johor, Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, Kelantan, untuk memaklumkan bahawa di tempat saudara akses terhadap ketum dan koden, sejenis ubat batuk yang digunakan untuk tujuan penyalahgunaan bagi tujuan berkhayal, boleh diperolehi dengan mudah. Saya tunggu saudara up, sebab saya tiba-tiba jadi naif tuan-tuan bila saya stream tanpa lama 2 tahun dan saya kurang bergaul di jalanan. Saya tak percaya kata bapa-bapa Melayu umur-umur saya je lah, bermain handphone dengan menggunakan wang air sinar untuk tujuan berjudi online. Yang mana kata bila dia hanya bermula apabila saya kata agak menyedihkan kerana kerajaan telah meluluskan 22 lagi cabutan, kebenaran cabutan kepada ejen 4 nombor ekor. Tapi dia bagi tahu pada saya, siapa nak pergi main nombor ekor bang? Semua orang dah main judi sekarang, dah top up semua. Dia tu saya kata bawa saya naik motosikal. Dia bawa naik motor tunjuk. Dia tunjuk semua kedai-kedai dan saya baru perasan kata orang duduk lepak dan pegang phone dan dia tunjuk yang atas motor tu adalah orang yang kemudian akan buat top up. Dan kemudian baru saya perasan kata perjudian online yang membabitkan ketua keluarga kembali menjadi masalah besar, seperti mana perjudian judi mesin, judi kuda. Mesin judi kuda tu. Cuma mesin judi kuda lebih mudah kerana sebagai wartawan kita hanya perlu masuk dan sembunyikan Spycam. Kita siarkan. Sebelum kita siarkan kita bagi tahu polis. Berarti saya dapat bahan hari Senin ataupun hari Selasa, edisi siasat nak siarkan hari Sabtu, saya dah standby. Hari Jumaat saya dah tunjukkan tip tu kepada polis. Polis buat serbuan hari Jumaat. Berarti minggu ni saya dedahkan, minggu depan story yang hari Jumaat kejayaan menumpaskan kedai tu disiarkan pula pada Sabtu depan. Jadi saya dapat dua-dua.
iaitu mendedahkannya dan kemudian memberi tekanan pada pihak polis dengan mengatakan kalau anda tidak menyerbunya pada hari Jumaat, hari Sabtu story ini akan keluar. Sama ada polis malu ataupun bila story ini keluar, kedai ini tutup operasi dia, polis terlepas peluang untuk buat tangkapan. Jadi tangkapan akan dibuat hari Jumaat. Jadi bila saya siarkan hari Sabtu, minggu depan saya sambung je hujung. Wan Kamarudin kata dan saksi kejayaan polis menjaya menyelesaikan 7 lokasi di sekitar jalan Kelang Lama yang menjadi pusat operasi mesin judi kuda. Jadi orang akan tonton minggu depan. Jadi strategi itu senang di mana kita menggunakan kuasa kewartawanan kita untuk mengugut pihak polis bagi melaksanakan tugas dia dan wartawan menang win-win situation. Kita dedahkan dan pada minggu berikutnya kita berjaya menyelesaikan. Itu taktik yang digunakan oleh wartawan pada tahun 2000-an untuk meletakkan polis dalam keadaan mau tak mau mereka terpaksa menyerbu. Sama ada premis tersebut dikaitkan premis yang mendapat perlindungan ke apa ke fitnah itu tak penting. Yang penting adalah seorang ketua polis negeri ataupun OCPD akan berada dalam keadaan terjejas kedudukannya sebagai ketua polis negeri ataupun ketua polis daerah sekiranya kawasannya ataupun negerinya digambarkan oleh media sebagai lubuk bagi mesin judi kuda. Tapi saya rasa dalam mesin online menjadi sangat sukar kerana dia bukanlah mempunyai sempadan daerah dan dia bukanlah mempunyai sempadan negeri. Dan saya juga diberitahu bahawa meluluskan 22 lagi cabutan nombor ekor tu tak penting kerana orang beli online je sekarang. Kerana perjudian online ni sedang menjadi sangat besar. Jadi saya nak share je untuk tengok respon saudara. Sejauh mana saudara tahu tentang judi online ni sangat besar. Sebab saya seorang yang dah lama tak di ground. Dan barangkali kerana saya bergaul bukan lagi orang-orang yang berminat dengan kehidupan yang lara. Tapi sebenarnya kalau saudara rasa ini adalah masalah yang serius, up je. Memang serius. Ramai golongan dewasa yang berumur yang menjadi kepala keluarga menghabiskan wang mereka untuk tujuan perjudian online. Itu je. Ada soalan apa-apa tak? Gadget tak boleh dilarang daripada canggih, tuan-tuan. Kita memerlukan gadget yang canggih. Kalau tak ada gadget yang canggih, industri ini tidak membantu begitu banyak. Macam kami juga adalah perniagaan gadget driven. Di mana saudara pun tahu perniagaan online di Malaysia adalah bernilai 18 bilion ringgit pada tahun 2015. 18 bilion ringgit perniagaan online. Angka tersebut mungkin naik hingga mencapai lebih daripada 25 bilion sekarang. Berarti ini adalah sumbangan daripada teknologi digital bagi membolehkan ramai peniaga-peniaga kecil Bumiputera yang bermula di bawah skil perniagaan yang kecil, yang tidak mampu memiliki premis, yang tidak mampu memiliki dana modal yang besar untuk memulakan perniagaan, yang hanya memulakan perniagaan daripada wang saku yang kecil, yang tidak memiliki track record perniagaan yang bagus untuk mendapat pinjaman bank ataupun pinjaman daripada kerajaan. Mereka memulakan dalam perniagaan online kerana modalnya sangat rendah dan kosnya sangat kecil, tetapi kesan perniagaannya sangat efisien. Tapi saya tak fikir kata kita harus mengatakan bahawa gadget memusnahkan segala-galanya. Saya fikir adalah attitude kerana kecenderungan kita melihat masalah yang utama. Cabaran yang paling besar pada orang Islam sekarang adalah ketagihan perjudian online. Tapi yang naratifnya yang mesti betul. Sebab kita tak boleh tahan gadget daripada maju, tuan-tuan. Kerana sebahagian daripada yang menjadikan orang Melayu kompetitif dalam perniagaan adalah kerana orang Melayu menyertai perniagaan digital. Setara malah melebihi kaum-kaum yang lain. Kalau saudara lihat, walaupun pemilikan premis dalam perniagaan konvensional, orang Melayu sangat terkebelakang. Apabila masyarakat bukan Melayu, bukan Bumiputera memiliki premis-premis mewah yang luar biasa dalam perniagaan, memiliki begitu banyak aset yang disediakan dan kerajaan harus menubuhkan UDA untuk memastikan orang Melayu mempunyai lot perniagaan di bandar-bandar besar ketika ekonomi apa yang dipanggil sebagai dasar ekonomi baru untuk membolehkan Bumiputera menguasai 30% daripada kekayaan negara. Kita melancarkan dasar yang sangat complicated dan kita tidak pernah berjaya. Tetapi kalau saudara lihat dalam perniagaan digital, inilah perniagaan yang sebenarnya orang Melayu paling prominent, iaitu dalam perniagaan online. Walaupun saudara sebut Lazada ataupun Shopee, tetapi player yang menyokong sama ada jualan stream kami yang tidak menumpang di mana-mana platform dan juga jualan syarikat-syarikat jenama Melayu yang Bumiputera yang berada di platform Shopee atau Lazada adalah platform digital. Menggambarkan bahawa kecelikan orang Melayu untuk memulakan perniagaan dalam stream digital adalah jauh lebih baik daripada tahun 70-an, 80-an apabila kerajaan terpaksa mengeluarkan wang yang banyak. Kita terpaksa menubuhkan bazar mara, menaikkan bangunan dengan sewa yang terpaksa disubsidikan. Hingga orang Melayu menjadi bangsa subsidi. Tetapi dalam era digital, saudara akan melihat bagaimana pensubsidian menjadi kurang.
kita ramai orang yang berniaga dalam perniagaan online, mereka yang kemudiannya sangat berjaya. Saudara tengoklah, sama ada mereka menjadi motivator, mereka datang dalam bentuk perniagaan kelompok, ataupun mereka datang dalam bentuk perniagaan yang dipanggil sebagai rantaian yang menggunakan. Saudara nampak kata kompeten orang Melayu, kebolehan orang Melayu menguasai perniagaan digital jauh lebih baik daripada generasi yang sebelum ini gagal bersaing dalam perniagaan premis. Jadi saya tak fikir kata kita harus menganggap bahawa akses gadget adalah yang sedang memusnahkan negara kita. Sedangkan saya melihat akses gadget lah yang sedang mengukuhkan ekonomi orang Melayu, kerana orang Melayu agak advance dalam penggunaan gadget. Sangat advance, terutama dari segi perniagaan, perkongsian maklumat, menguasai maklumat, walaupun kadang-kadang gosip dan juga fitnah banyak, tetapi hal-hal yang positif berlaku dengan begitu prominent dalam teknologi gadget. Cuma saya rasa sedih adalah kerana tak pernah dibincangkan. Ya, hinggalah saya turun ke ground dalam cuti 10 hari dan saya berkenalan dengan seorang budak ni berusia 21 tahun. Dia seorang peniaga ikan laga online. Terkenal juga, ada nama. Dia dedahkan pada saya, bawa saya naik motor dan tunjuk. Saya merasa sangat terperanjat. Dan saya berasa bahawa rupa-rupanya kalau dulu orang Melayu duduk di kedai kopi main dam, satu masalah lah buang masa main dam. Tapi jauh lebih berbahaya apabila mereka berada di kedai kopi jauh daripada isteri, sebenarnya sedang menghabiskan wang gaji dan wang air sinar untuk tujuan berjudi secara online. Saya juga nak gambarkan kepada saudara bahawa bagi mereka yang mengikuti EPL, saya rasa tahun ni semua orang tahu bahawa semua syarikat-syarikat perjudian tidak akan lagi dibenarkan menjadi penaja pada EPL bagi tahun yang akan datang. Berarti Bet888 semua itu akan melalui tempoh yang akhir. Berarti bagaimana masyarakat barat yang sebelum ini sangat terbuka pada perjudian pun mahukan kehidupan sukan yang sihat. Walaupun sebahagian besar kalau saudara tengok, terutama dalam Liga England dan juga dalam Liga Spain, penajanya adalah syarikat-syarikat judi yang juga menawarkan perjudian bagi keputusan bola sepak. Tetapi oleh kerana masyarakat barat mahukan sukan itu kekal sihat. Sihat bukan saja pengharaman rokok. Dulu sukan ini diharamkan rokok kerana rokok adalah satu yang bertentangan dengan objektif sukan, iaitu tujuan kesihatan. Malah mulai tahun depan, sukan juga akan menentang perjudian, walaupun judinya tentang keputusan bola sepak. Tetapi dunia sukan mahu menentangnya, kerana dunia sukan juga menganggap ini adalah satu daripada bahagian yang merosakkan pertumbuhan minda manusia, attitude manusia, yang sebenarnya bukan menjadi sebahagian daripada objektif bersukan. Jadi saya puji kerana komuniti barat mula melihat walaupun syarikat-syarikat perjudian adalah penaja utama kepada banyak kelab-kelab bola sepak di barat, tetapi mereka tidak diraihkan lagi untuk berada dalam liga-liga utama pada tahun hadapan, sesuai dengan kesedaran barat mengatakan bahawa walaupun mereka menaja pertumbuhan sukan, tetapi judi telah membunuh pertumbuhan sosial. Jadi saya terkejut kalau di tempat kita ni, kita yang ada agama, saya tak pastilah liga bola sepak tu ditakbir di atas polisi apa, tapi saya fikir liga bola sepak England ditakbir di atas polisi komersial. Berarti orang duniawi pun menolak kerosakan duniawi. Liga England adalah sebuah liga duniawi yang mengejar keuntungan yang sangat besar. Kerana saudara tahu bahawa UEFA mempunyai pendapatan 2 kali ganda daripada FIFA. Kekayaan UEFA adalah 15 bilion setahun. Manakala FIFA, walaupun dia mengendalikan dunia, pendapatan FIFA hanyalah 6 bilion USD setahun. Jadi walaupun UEFA mendapat begitu banyak penajaan, UEFA menolak penajaan judi dengan menggambarkan bahawa sukan haruslah membina bukan saja sihat dari segi kesihatan, tetapi sihat dari segi kehidupan. Jadi saya tak faham kalau kita yang percaya bahawa kita adalah bangsa beragama dan salah satu yang paling ditentang oleh agama malah disenaraikan sebagai 7 dosa besar adalah judi. Tetapi orang Melayu yang beragama Islam harus menghadapi komplikasi di mana sebahagian daripada punca kemiskinan, kemelaratan dan juga kehilangan kuasa ekonomi orang Melayu adalah kerana disedut oleh judi bersendika online yang tentunya bukan dimiliki orang Melayu. Saya tak nak sebut tentang kaum nanti jadi resis, tapi saya percaya tidak ada orang Melayu yang menjadi pemilik daripada judi online secara online, tetapi orang Melayu adalah pengguna judi online yang tinggi. Peranan SKMM dan commercial crime lah, maksudnya polis. Saya fikir kata satu perkara yang saudara kena ingat bahawa SKMM peranannya adalah membangunkan. Kita tak boleh buat 2-3 kerja. Saya fikir pada salah satu cabaran yang paling besar dalam 5 tahun ini apabila kita nak menyertai IR 4.0 ataupun sistem 5G. Saya fikir tanggungjawab adalah untuk menaik taraf dan menjadikan teknologi komunikasi dan masyarakat digital di Malaysia itu adalah tujuan SKMM. Saya fikir kata pihak polis sendiri beranggapan bahawa mengatasi jenayah yang di bawah jenayah adalah satu yang lebih besar daripada
pihak polis terpaksa melatih dan mendapatkan begitu banyak sumber kepakaran dan melabur begitu banyak sumber kewangan bagi tujuan menghalang judi online, kerana nanti saudara bising lah apabila polis kejar kapcai pun tak dapat sebab keretanya buruk. Polis jumpa penjenayah, polis tembak 2 peluru, penjenayah tembak 2 bom tangan, kerana teknologi yang dimiliki oleh polis sangat rendah. Berarti saya fikir kata pelaburan akan kekal bahawa pelaburan keselamatan adalah untuk melindungi keselamatan awam dari segi jenayah yang lebih besar. Tapi jenayah online saya fikir ada edukasi adalah yang paling penting untuk educate. Saya pun tak tahulah, tapi saya fikir kata balik kepada pandangan Hassan Al-Banna bahawa hendaklah kamu pergi menyampaikan ceramah tentang kebenaran agama di tempat orang yang tidak mendengar kebenarannya. Sebab tu bila Hassan Al-Banna mengasaskan Ikhwan Muslimin, tuan-tuan, perkara yang pertama dia buat adalah pergi berceramah di tempat judi, di tempat arak, di kedai-kedai orang lara supaya orang-orang ini mendengar agama. Begitu juga bila saya nak cerita pada saudara apabila Maulana Zakaria melancarkan gerakan tabligh. Tumpuannya juga adalah menyampaikan kebenaran agama kepada mereka yang enggan ataupun susah mendapat akses tentang kebenaran agama. Saya berasa sangat sedih, tuan-tuan, sebab saya fikir kata saya selalu berfikir tentang akses makanan, bagaimana kanak-kanak mendapat 2 kali makan, tidak 3 kali. 22% daripada mereka yang tinggal di 65,000 PPR yang dimiliki oleh PPR dan juga PPA yang dikendalikan oleh DBKL. Daripada 65,000, 22,000 isi rumah kanak-kanaknya tidak mendapat akses 3 kali makan sehari. Jadi apabila kita banyak berfikir dan akhirnya kita tahu pada masa yang sama wang orang Melayu pergi kepada judi online, dia menyebabkan kita rasa kecewa. Kita mula berfikir bahawa akses makanan, akses pendidikan dan kualiti kehidupan orang Melayu dilingkupkan oleh dasar kerajaan yang lemah ataupun kesilapan attitude ketua keluarga. Itu yang saya terkejut, tuan-tuan, sebab saya sedang berfikir bahawa kenapa perlu ada bendera putih kalau berpuluh-puluh juta orang Melayu bermain judi online? Kenapa perlu berjuang untuk mendapatkan begitu banyak dana ketika pada masa yang sama kita tahu sebahagian dana dibelanjakan dengan betul, tetapi kita tidak menyedarkan sebahagian yang lain yang membelanjakan dana tersebut untuk tujuan perjudian. Setiap hari saya membaca tangkapan tu, akhirnya barulah saya tahu apabila saya pergi ke Shah Alam, saya pergi ke PJ, ketum boleh dibeli semudah beli chewing gum. Maksudnya nak tak nak je. Lepas tu boleh pula minta ketum kosong atau ketum cam. Ketum cam tu apa? Dia kata ketum cam campur dengan ubat batuk. Dan barulah saya tahu koden telah berada secara meluas di Lembah Kelang. Dan saya tak pasti di tempat saudara boleh out je. Sama ada ubat batuk yang digunakan dalam campuran ketum yang di tempat saudara adalah juga koden. Sebenarnya saya ingat saya 2003 sidang akbar pada waktu itu telah mengesahkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kerajaan Malaysia mengharamkan import masuk semua jenis ubat batuk yang berasaskan pada koden, kerana koden boleh disalahguna dijadikan sebagai alat pengkhayal. Dan saya tak percaya hari ini 17 tahun kemudian koden dijual secara berleluasa.